Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah وعلمني ما جهلت منهما يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'da. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di satu tempat yang sangat mulia di muka bumi ini. Rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, berada dalam satu majlis yang sangat mulia, dan insya-Allah kita sama-sama mendengar sesuatu yang sangat mulia, iaitu ilmu pengetahuan. Majlis ini adalah raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Dan kalau kita berminat sebenarnya dengan taman ini, insya-Allah itu tanda kita juga akan nanti bersama-sama di dalam taman syurga yang hakiki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melalui satu jalan, dia menuntut ilmu di jalan itu, maksudnya di jalan itu dengan usaha itu, dia buat usaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan dia jalan ke syurga. Dan salah satu tanda busyra yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, pada hamba-Nya, dia akan selamat di akhirat nanti, ialah apabila dia faham terhadap agama. Nak faham terhadap agama ini, tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada ilmu. Nak dapat ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan, mesti belajar. Belajar antaranya ialah berada di majlis ilmu ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan dia itu menjadi baik, maka Allah beri dia faham terhadap agama. Itu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri dunia dan akhirat. Jadi tidak boleh tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti belajar. Kita mesti berada di majlis-majlis ilmu ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain hukumnya kepada setiap orang Islam. Bagaimana kita nak beramal? Bagaimana kita nak bersalat, berzakat kalau kita tidak ada ilmu? Apatah lagi dalam soal apa, tuan-tuan? Dalam soal akidah. Iman taklid ini tak sah sebenarnya. Iman taklid macam mana? Bila kita tanya apa dalil Allah SWT wujud, maka dia kata Allah wujud. Mak kata, ayah kata, tok kata, dia ikut tok dia. Iman taklid tidak sah mengikut Al-Imam As-Sanusi dan Al-Imam Ibnul Arabi. Tak sah, walaupun jazam tak jazam. Sebahagian ulama kata sah kalau dia jazam. Kerana akidah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada tiga ini. Yang pertama, mesti yakin. Akidah tak boleh terima 99% sahaja. Kena 100%, 100%, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, mutabiqun lil haq atau bil haq, berbetulan dengan yang sebenar. Mesti ahli sunnah wal jamaah, bukannya Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadianiyah, bukan Ayah Pin, dan bukan yang lain. Ahli sunnah wal jamaah.
Dan yang ketiga, mesti an dalil, dengan dalil walaupun ijmali yang ringkas-ringkasnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak dapatkan itu semua? Kena belajar. Nak mengesahkan akidah kita ini, kita kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Nak mengesahkan amalan kita, kita kena belajar ilmu fiqh. Kena belajar ilmu fiqh ni, kena tahu syarat rukun sah batal tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak tahu sah batal syarat rukun, dia kata yang wajib itu sunat, maka batal sembahyang dia, tak sah sembahyang dia. Dia kata Al-Fatihah itu sunat, tak sah sembahyang dia. Tapi kalau kata wajib belaka, sah pula. Semua wajib belaka, tak apa. Belajar ilmu fiqh. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, ni kita kena belajar ni, ramai orang terlepas pandang. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni mengesahkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Ilmu tasawuf ni mengesahkan amalan kita, mengesahkan fadilat pahala kita. Kita buat comel dah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita tahu syarat rukun sah batal, fiqhnya kita tahu. Tapi kita buat mungkin riak, mungkin semua nakkan pujian orang, mungkin ujub, bangga diri, habis semua pula, habis tuan-tuan dan puan-puan, tak ada, kosong. Jadi untuk itu kita kena belajar tasawuf. Supaya apa? Semua lengkap ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke tajuk kita pada malam ini, merdeka. Merdeka ni ada dua jenis merdeka. Satu merdeka duniawi, satu merdeka ukhrawi. Merdeka duniawi, merdeka fizikal kita daripada apa? Penjajahan, perhambaan sesama manusia. Kita merdeka. Negara kita bebas daripada dijajah, kita merdeka. Tapi merdeka fizikal, duniawi. Dan yang kedua, merdeka ukhrawi. Merdeka ukhrawi ni apa? Merdeka spiritual kita. Hati kita jadi bersih, dapat qalbun salim. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu dia. Ya, hari di mana tak berguna harta benda, anak pinak, kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat sejahtera. Maksud hati yang selamat sejahtera ni qalbun salim, bukan qalbun marid, bukan hati yang sakit, bukan qalbun mayyit, bukan hati yang mati. Sejahtera daripada apa? Yang pertama, sejahtera daripada syirik. Jangan ada syirik sedikit pun. Ini dosa yang Allah SWT tidak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain Allah ampun, dosa syirik Allah tidak ampun. Jangan ada. Nak hilangkan syirik ini, jangan terjebak dengan syirik ini, kena belajar ilmu akidah, kena belajar ilmu tauhid. Yang kedua, kena bebas ataupun merdeka hati kita itu, suci daripada sifat-sifat mazmumah yang terkeji, yang dicela. Sifat mazmumah, buang yang keji-keji, buang pemarah tak kena tempat, buang baran, buang angkuh, sombong, takabur, besar diri, ego, buang pemuruk, buang apa? Buang kedekut, bakhil, tak hidung masin, tangkai jering dan sebagainya, buang. Buang tidak redha dengan Allah, buang dendam, buang iri hati, hasad, dengki. Buang. Dapatkan apa? Dapatkan pemuda, dapatkan apa? Sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni sifat terpuji. Buang hak keji, dapat yang terpuji. Buang pemarah, dapatkan penyabar. Buang kedekut, dapatkan pemurah. Buang angkuh, sombong, takabur, dapatkan tawaduk. Itu dia ni. Kena bersih hati kita itu, barulah dikatakan qalbun salim. Hati yang selamat sejahtera. Hak ni saja hak selamat tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya kita kena merdekakan diri kita ini dengan apa? Daripada tunggangan nafsu. Nafsu yang menjajah hati kita itu, yang tunggang kita. Kita dalam Islam ni tak boleh buang nafsu. Tak betul orang yang buang nafsu ini, tinggal habis belaka. Kahwin tak kahwin, makan pakai tak pakai selipar, pakai cumpan camping, ada hak telanjang terus. Kenapa? Nak bertakarrub kepada Tuhan semesta alam. Tak betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ni. Jadinya hati kita ini kena
bersih dan suci. Dengan cara apa? Dengan cara kita memerdekakan diri kita daripada penjajahan nafsu. Ya. Yalah, dua-dua penting sebenarnya, merdeka fizikal, merdeka spiritual. Dua-dua penting. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat tanam tanaman ataupun ladang kepada akhirat. Kalau tak betul di dunia ini, tak betul juga di akhirat. Kita tak boleh tolak dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia apabila kita tidak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dunia. Tetapi apabila kita bawa pada Allah, pada akhirat, maka dia bukan dunia. Walaupun satu dunia kita miliki, dia bukan dunia. Kena jelas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya kena gunakan dunia ini untuk akhirat, jambatan kepada akhirat. Jadi perlu kemerdekaan duniawi ini. Dan ini adalah satu anugerah yang besar sebenarnya, kemerdekaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang wajib kita syukuri. Ya, mesti kita syukuri. Syukur ini tiga. Syukur bil lisan, kita kena sebut dengan lisan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada ulama-ulama kita yang turut berjuang. Terima kasih kepada pendekar-pendekar kita yang menentang penjajahan. Terima kasih, ucap dengan lisan. Yang kedua, asyukru bil qalbi, dengan hati. Kita kena ingat, kita kena kenang, kita kena sanjung, kita kena hargai, dan kita kena azam untuk mempertahankan apa? Mempertahankan kemerdekaan ini. Dan kita kena azam menggunakan kemerdekaan yang ada pada kita ini untuk taat patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian merdeka asyukru bil arkan ataupun bil jawarih atau bil af'al, dengan perbuatan kita. Semua tubuh badan kita ini kita gunakan untuk apa? Untuk membuktikan bahawa kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan untuk apa? Untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kereta mari ke masjid, ada kaki melangkah ke masjid, ada tangan jangan usik, jangan curi barang orang, jangan pecah amanah, jangan rasuah, dan jangan lagi. Kena jaga kemerdekaan ini, kena jaga negara ini. Jangan sabotaj, jangan khianat, jangan belot. Pertahankan habis-habisan. Sanggup kita pertahankan sehingga ketitisan darah terakhir, mempertahankan watan tanah air kita ini. Itu baru ya. Ini yang kita nak semaikan kepada anak-anak kita daripada kecil lagi. Jangan sampai nanti satu masa mereka bersiap-siap untuk keluar negara apabila negara ini dijajah semula ataupun musuh mari menyerah. Lari. Pasal apa? Pasal tidak ada semangat hubbul watan minal iman. Bukan hadis tapi maknanya benar. Tuan-tuan dan puan-puan, pertahankan negara ini kemerdekaannya. Cuba kita tengok di negara-negara lain. Tak? Di Palestin apa jadi? Di China baru-baru ni saya baca surat khabar, tak boleh simpan janggut, tak boleh berfurdah. Syiar-syiar agama ini tak dibenarkan. Bulan puasa itu tidak dibenarkan berpuasa. Setengah tempat lah. Pasal apa tuan-tuan? Ni pentingnya. Dan kita lihat di mana, di Mindanao, di selatan Thailand, dan di mana-mana, di Afghanistan, di Iraq. Di Iraq ni tuan-tuan dan puan-puan, dulu sewaktu embargo, sekatan ekonomi dulu, ya. Sebelum embargo tu, duit dinar Iraq ni RM8 satu dinar. Selepas itu langsung tak ada nilai. RM8 satu dinar, lepas itu langsung tidak ada nilai. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ya, gaji pensyarah universiti pada waktu itu pun boleh beli satu tabak telur je, satu sarang telur je. Tak ada nilai. Sewaktu saya di Jordan, saya sambung pasport saya. Waktu itu tidak ada kedutaan di Jordan. Kedutaan kita hanya di Baghdad. Sambung 5 tahun, 10 sen pun kedutaan tak ambil. Pasal apa? Pasal tak ada nilai. Terpaksa bayar dengan dinar Iraq, dan dinar Iraq tidak ada nilai. 100 dinar tak berapa sen saja, tak tahu. Saya pun tak ingat. Jadi free of charge saya sambung 5 tahun pasport saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Ni. Yang kita alhamdulillah di sini, masya-Allah. Syurga dunia.
syurga dunia, bentuk muka buminya, kekayaannya, tak? Sehingga kan dikatakan di Malaysia ini pepah aja kayu ke sungai timbul ikan. Tuan-tuan tahu pepah tak? Saya orang faham sebenarnya. Pepah ni, pepah dengan kayu ke sungai timbul ikan. Pokok-pokok kayu tanam dengan ponggong je, kata orang tua-tua. Tanam dengan ponggong je, hidup. Pokok kayu sini setahun 2 tahun dah besar. Yang di Jepun 15 tahun makan masa nak membesarkan pokok itu. Suburnya, kayanya, selamatnya. Duduk di tengah-tengah ni semenanjung, dilindungi oleh kepulauan-kepulauan yang ada. Tidak ada gempa bumi, ada sikit-sikit. Tidak ada gunung berapi, banjir pun sikit-sikit, ribut taupan pun tak ada macam negara-negara lain. Hebat sebenarnya. Jadi kita hargai apa yang ada pada kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk itu kena cukup 3 rukun syukur ni tuan-tuan dan puan-puan. Bukan syukur dengan lisan saja. Kena cukup 3 rukun ini, insya-Allah Allah akan tambah kita. Ya, dan kena jaga kemerdekaan ini. Antara yang terpenting ialah pengisiannya, bagaimana kita mengisinya, di samping bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini. Walaupun penjajah sudah tak ada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, serangan terhadap bangsa, serangan terhadap agama kita sebut dahulu sepatutnya tetap berterusan. Mereka akan tinggalkan, mereka akan tanamkan. Pada malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ada 5S. Yang pertama apa? Yang pertama sekali ialah sistem. Kita tengok sekarang ni, kalau di Lembah Kelang, trendnya mungkin di mana-mana juga, yang nak mendaftar bercerai itu sama banyak dengan yang mendaftar berkahwin. Artinya apa? Sistem kekeluargaan. Dan yang paling banyak pasangan bercerai ialah pasangan Muslim, Islam. Bila berlaku perceraian ini, runtuh rumah tangga tuan-tuan dan puan-puan, rosak hubungan kekeluargaan. Inilah yang membimbangkan kita. Sekarang ini hubungan persaudaraan di kalangan sesama kita makin renggang dan semakin jauh. Sepupu kita dah tak kenal. Nama penuh misalnya kita tahu Anjang, ni Angah, begitu saja. Ya. Dan saya tahu secara peribadi ada yang buat kenduri kahwin tak jemput sepupu dia. Kalau 2 pupu, 3 pupu berlaga baru, bergaduh di pasar tani. Lepas itu baru kenal, baru tahu, oh, 2 pupu kita rupanya. Sedangkan orang lain tuan-tuan dan puan-puan, mereka tahu 100 pupu pun tahu. Mereka ada nama keluarga misalnya. Kita dengan sepupu sendiri pun kita tak boleh nak minta tolong. Ini hipotesis saya biasa sebut. Saya biasa dakwa lah, kata antara sebab kelemahan orang Melayu dalam ekonomi ialah rapuhnya hubungan kekeluargaan. Kita tak boleh nak minta tolong pun dengan sepupu kita, apatah lagi dengan orang lain. Dengan sepupu kita pun kita tak boleh minta tolong. Dan sepupu pun tak boleh nak tolong, takkan orang lain nak tolong. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sistem, antaranya sistem kekeluargaan. Yang kedua, S yang kedua, seks. Antara gambar-gambar yang saya tak mampu nak tengok, saya skip, tapi nampaklah juga dalam wall Facebook saya ialah gambar-gambar bayi yang dibuang, yang dikongsi di sana. Ada bayi yang ditinggalkan di hadapan surau, ada yang bayi dalam longkang, ada yang bayi dalam kolam, ada yang bayi di atas tembok dihurungi oleh kerengga, ada yang bayi di taman mana, di taman permainan digonggong oleh anjing kakinya, dan ada gambar bayi yang separuh mukanya sudah terbakar kerana dibuang di tempat pembuangan sampah, dan ada bayi yang ditinggalkan dalam lubang najis, lubang tandas. Saya potong keratannya itu dalam NST.
Seorang bayi lelaki dijumpai dalam lubang tandas sedang menggigit jari. Dia percayai lapar kerana dilahirkan beberapa jam sebelum itu. Artinya apa tuan-tuan? Artinya si ibu terasa nak buang air, dia buka pintu tandas, dia masuk, dia duduk, dia terang-terang keluar bayi. Dia bangun, dia tengok Allah, bayi. Dia pun sapu-sapulah apa yang patut dia sapu, betulkan sedikit kain dia, dia keluar, dia tutup pintu tandas itu seolah-olah dia tinggalkan najis dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya sebut dia beberapa buah masjid, termasuk Masjid Hadari, dan terbaru saya sebut di Masjid Nasiruddin. Saya meramalkan, bukan ramalan ini, andaian sahaja. 5 tahun akan datang tuan-tuan dan puan-puan, buka pintu tandas, tuan-tuan akan dapati ada apa? Allahu Akbar. Semangat sangat ni. Tak apa, kita berehat sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada tudung dia. Baik. Tuan-tuan akan buka pintu tandas dan tuan-tuan akan dapati dalam lubang tandas itu ada bayi. Dan tuan-tuan kata, siapa yang habat ni? Habat ni istilah orang Pahang, pengotor. Siapa yang pengotor ni? Kenapa tak flush? Tuan-tuan buka pula pintu kedua, tuan-tuan akan dapati ada lagi bayi. Tuan-tuan kata gitu juga. Tutup pintu, buka yang ketiga, ada juga. Buka yang keempat, ada juga. Buka yang kelima, ada juga. Dan bayi-bayi yang dibuang merata-rata begitu kebanyakannya bayi siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Tak payah tuan-tuan jawab. Saya baca dalam surat khabar Melayu, seorang wanita muda mati dalam bilik air kerana pendarahan yang banyak tidak berhenti. Tersandar badannya di mana, di dinding, terkangkang kakinya kerana melahirkan. Dia tidak tulis nama, tetapi dia tulis di mana dia datang, dari Felda sekian-sekian. Maka kita dapati sah orang Melayu. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga anak-anak kita kena jaga hak lelaki, hak perempuan. Sekarang ni nak jaga hak lelaki lebih susah lagi pada hak perempuan. Sejak ada handset, sejak ada macam-macam ini, ada mesej, ada pula WhatsApp, ada lah messenger dan macam-macam dan sebagainya. Sekarang ini kita jaga, kita tutup pintu depan, dia keluar pintu belakang. Kita tutup pintu belakang-belakang, dia keluar ikut tingkap. Pukul 2 pagi, umur 13 tahun, umur 14 tahun, ya, berderak kulu kelip, brung sana, brung sini, peluk kemas-kemas. Malam-malam merdeka kita tengok penuh jalan laki perempuan, bawa bendera lah kononnya. Apakah ini merdeka? Ya, pada mereka mungkin merdeka ialah bebas. Bukan bebas daripada segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada batasnya. Dedah ni, tuan-tuan. Saya naik motor, saya berhenti di traffic light, diutih. Ada sepasang, mungkin sepasang kekasih, pasal saya tengok muda remaja, naik motor RZ. Motor RZ kan tonggek sikit. Dia pakai baju, yang perempuan di belakang itu pakai baju ketat, lengan pendek, pakai tudung, peluk kemas-kemas yang lelaki di hadapan itu. Di belakang ni tuan-tuan minta ampun maaf, nampak seluar dalam. Pasal apa? Dia umur 18 tahun. Dia pinjam baju adik dia umur 18 bulan. Sambil-sambil tu dia tahu saya ada di belakang, dia pun tarik. Siup, tarik ke bawah, dia lepas, pum, naik ke atas balik. Tarik, siup, naik ke atas, pum. Begitulah dalam hati saya. Nak tudung juga rupanya. Ingat ke nak dedah? Nak dedah, tunjuklah malak-malak. Tuan-tuan pun kata, bos tak. Yalah, depan tu traffic light kan. Kalau tunduk betul-betul depan saya. Nasib baik saya tak isap rokok, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya isap rokok, saya nyalakan 2 batang rokok, saya sedut. Saya akan letak kat celah tu. Biar dia melompat, dia kata panas, saya akan pergi kat dia, saya akan bisik, api neraka panas lagi dek. Dedah. Perempuan dengan lelaki ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat minyak dengan api, menyambar. Nabi SAW kata, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin
illa ma'a hadhi mahramin, kecuali dia ada mahram. Fa inna thalithahuma syaitan. Kerana apa? Kerana yang ketiga tu sah syaitan. Nyambar tuan-tuan dan puan-puan. Bila kena sambar siapa yang terjejas, minyak akan lekat bekas hitam. Minyak habis, bekas hitam akan lekat. Api entah hilang ke mana. Api itu orang lelaki. Jaga ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya, zaman-zaman sekarang ni kita dah dengar dah mula dah. Ya, saya dengar ada makcik tu cerita, dia kata anak orang tu berkahwin tu buat kenduri tapi dah mengandung berapa bulan. Biasalah tu budak-budak zaman sekarang ni, begitulah selalunya dia kata. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan garis perkataan biasalah budak-budak zaman sekarang. Ni yang kita tak mahu. Kenapa? Dah jadi fenomena lah tu. Biasalah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak malu dah dapat anak luar nikah, dah tak malu dapat cucu luar nikah. Apa ceritanya kita? Merdekakah kita di sudut itu? Ni tuan-tuan dan puan, seks. Dalam handset ada, dalam laptop ada. Kita tekan ceramah dalam YouTube pun dia keluar celah-celah tu rupanya. Hak lain. Di hujung jari saja. Dan kebanyakan yang terlibat dengan jenayah seks ini ialah mesti pernah tengok video lucah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, smoke, asap, khayar. Kebanyakan yang terlibat dengan dadah tuan-tuan dan puan-puan bermula dengan rokok. Dia mungkin ambil ganja. Selepas ganja dia pergi ke apa? Dadah sintetik. Dadah apa? Dadah pil kuda. Bila pil kuda ni otaknya rosak, sarafnya rosak. Saya dengar ceramah pegawai agensi dadah kebangsaan buat kuliah di sekolah saya. Dia kata kalau seseorang itu menagih pil kuda dalam tempoh setahun, kita kena anggap dia tidak ada otak. Dia tidak ada otak. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia boleh buat satu tindakan yang langsung kita tidak duga-duga. Ayah tengah sembahyang, sujud rakaat kedua, dia pergi sembelih. Dia balik rumah, dia pasang TV kuat-kuat. Mak dia tegur. Dia katuk mak dia, masuk dalam guni, buang dalam gaung. Ini semuanya sudah terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dia rogol adik dia, mungkin dia sembelih adik dia. Pil kuda. Daripada apa asalnya apa? Daripada smoke tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita kena ingat. Siapa yang paling ramai sekali? Tuan-tuan tengok berapa jumlah pusat senenti kita sama dekat sama banyak dengan IPG kita. Hampir di seluruh daerah ada. Dan siapa yang menghuni? Melayu. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Perempuan hanya satu saja, dibacok. Lelaki. Muda ke tua? Muda. Anak-anak muda kita menjadi mangsa smokes ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita di sekolah salah besar siapa yang merokok ni. Tapi nak buat macam mana dah? Kadang-kadang nanti saya tinggal lah. Dan yang keberapa tuan-tuan? Yang keempat. Yang keempat, Screen, sinema, wayang, filem, drama, skrin komputer. Sekarang ni skrin apa tuan-tuan? Skrin smartphone kita di hujung jari semua ada. Tengah khutbah pun masih berskrin. Tengah khutbah. Saya baca status Facebook kawan saya, Hafiz, Al-Hafiz. Dia kata, berat dah aku. Dia kata, tengah khutbah apa aku main Facebook lagi. Dia tulis dalam apa? Dalam Facebook dia. Itu Al-Hafiz tu. Kalau kena hak lain tak tahulah. Skrin ni kena jaga. Dan yang kelimanya tuan-tuan, sport, lalai, lara, bergaduh. Di Mesir tuan-tuan dan puan-puan, kalah bola, berbunuhan, puluhan yang mati. Di Libya, pasukan yang disokong kalah, dia tembak penyokong-penyokong lain.
Dan di Malaysia, tuan-tuan dan puan, tak adalah sampai tembak dengan pistol, dengan mesin gun, dengan AK-47 pun. Tapi mercun bola dah ada. Kerusi biasa. Botol mineral tu lagi biasa. Sepatutnya sport ni boleh menyatukan manusia. Tetapi apa sudah jadi? Ni tuan-tuan dan puan-puan, 5S yang cuba ditanam. Yang cuba apa? Cuba diterapkan supaya apa? Supaya kita terus dijajah. Jadi untuk membebaskan daripada penjajahan ini, nak tak nak kita kena balik kepada pendidikan. Pendidikan apa tuan-tuan dan puan-puan? Pendidikan hati. Yang saya nak sentuh pada malam ini ialah pendidikan hati dari sudut mana? Daripada sudut merdeka atau tidak kita daripada nafsu kita. Kerana nafsulah yang menjajah hati. Hati kita tidak merdeka. Hati adalah raja. Baik raja, baiklah rakyatnya. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadi. Ala wahyal qalb. Hati. Hati tuan-tuan, baik hati baiklah segalanya. Rosak hati, rosaklah segalanya. Balik kepada apa? Pendidikan hati. Namun sayangnya kita di mana-mana pun sebenarnya lebih mementingkan sakit fizikal. Kalau kita berkudis kulit kita, cepat-cepat kita pergi mana? Pergi klinik cari ubat, pergi farmasi beli ubat. Gatal di luar ni, cepat-cepat kita cari ubat. Jantung, kencing manis, sakit pinggang dan sebagainya, semua cepat kita cari ubat. Tidak salah, malah itulah yang disuruh. Tetapi ada satu lagi penyakit yang lebih teruk daripada itu. Penyakit apa? Penyakit hati, tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit hati. Orang tidak bunuh diri kerana sakit. Biar orang tidak bunuh orang lah. Orang tidak bunuh orang kerana dia sakit kencing manis, dia sakit jantung. Tapi siapa yang bunuh orang? Orang yang ada penyakit hati. Sebab itu penyakit ini lebih penting untuk dirawat. Kenapa hospital kita yang zahir itu penuh? Hospital ni, hospital hati ni tak penuh. Ni alhamdulillah saya tengok masjid ni ramai. Alhamdulillah. Ini tempat merawat hati ni. Masjid ni, tarbiyah imaniyah ni. Tanda imani. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi SAW. Tanda iman tu, tanda iman. Kenapa? Innama ya'muru masajid Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tapi kita banyak begitu. Hasad dengki misalnya. Ni di kalangan, tak maaf cakap di kalangan orang-orang kita, hasad dengki. Waktu saya sekolah ada 2 buah restoran duduk di tepi jalan tu, restoran ni dengan restoran ini. Saya pergi ke sini, dia mengatakan restoran sana. Saya pergi restoran yang sini, dia mengatakan restoran yang hak ni. Akhir-akhir dia apa tuan-tuan terjadi? Dua-dua tutup. Itu cara kita. Buka satu, buka dua. Akhir sekali, dua-dua tutup. Orang lain buka satu, jadi dua. Buka dua, jadi tiga. Buka tiga, jadi empat. Buka empat, jadi lima. Dan seterusnya menguasai ekonomi. Tapi kita buka satu, jadi dua. Dua-dua, tak jadi tiga. Kenapa? Dua-dua tutup. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Penyakit hati ni. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jaga-jaga kamu daripada hasad dengki, kerana hasad dengki itu akan memakan amalan kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Tuan-tuan dan puan-puan, itu baru satu, baru hasad. Kalau ada lagi ujub, kalau ada lagi riak, ada lagi sum'ah, ada lagi bakhil, ada lagi kedekut, tai hidung masing misalnya. Tak cukup kedekut bakhil, kedekut syahih. Lalu je tabung masjid depan dia, dia senyum. Kenapa? Kenapa senyum? Senyum itu sedekah misalnya. Syahih, kedekut dengan diri sendiri. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Cerita yang diceritakan oleh arwah ayah saya. Cerita ini diceritakan oleh ibunya, nenek saya, arwah. Lama cerita ni, mungkin sekitar 100 tahun. Dia kata ada seorang hamba Allah tu kaya, banyak hartanya, banyak tanahnya, kebun getah luas.
Dia ada dua sifat yang tak molek pada dia. Yang pertama, dia tak bergaul dengan orang miskin. Maksudnya, dengan orang yang tak ada harta, tak ada kebun, dia takkan makan bersama. Makan bersama pun tak makan. Apatah nak belanja. Yang keduanya, dia ni kedekut. Kedekut tahap syahih, tuan-tuan. Kedekut dengan apa? Kedekut dengan diri sendiri. Dengan anak isteri dia pun kedekut. Kalau bakhil ni dengan orang lain saja. Dengan anak isteri, dengan diri sendiri dia tak kedekut. Hak tahap syahih ni, tuan-tuan dan puan, dia pergi ke ATM, kita nak gambarkan bagaimana kedekutnya. Dia pergi ke ATM, dia cocok ATM tu keluar RM200. Dia dengar duit itu bercakap-cakap dengan dia seolah-olahnya. Dia kata, "Hei manusia, buat apa keluar, jangan belanja. Masuk semula aku dalam bank." Dia pergi ke sebelah, masuk semula dalam mesin deposit. Tak nak belanja. Dia ni, dia belikan talang, dia gantung di tengah rumah. Bila dia nak makan, dia bukannya ambil ikan talang tu goreng. Dia ambil, dia tengok. Dia letak tak pinggan dia tengok ikan talang tu. Sedapnya ikan talang, cair pungut suap. Kalau goreng bulada ni sedapnya, cair air dia pungut suap. Kalau gulai lemak kuning ni, bubur nenas, buat pedas-pedas, sedapnya ni. Cair air dia pungut suap. Ikan talang dia tetap tak habis-habis. Ni kedekut tak kedekut ni, tuan-tuan dan puan-puan. Satu kali dia hilang, 7 hari orang cari, tak jumpa. Kuli-kuli dia hari yang ke-6 ke-7 itu masuklah ladang. Apa ceritanya, dah seminggu tak menoreh. Masuk ke ladang getah tu, langong terpukang situ rupanya. Mati dah dekat dah seminggu. Kutip tulang itu tak dalam kain, kincah dalam Sungai Pahang. Tuan-tuan Pahang kincah. Orang Pahang kata kincah ni, celup-celup dalam sungai tu. RM100, RM100 waktu tu bayarnya, upah orang mandi. Tu akhir dia, tuan-tuan. Nak ke mana kita ni? Harta kita nak ke mana kita nak bawa? Pangkat kita, tahu kita punya pangkat, kita punya jawatan terakhir. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Pencen. Gelaran bukan Datuk Seri, Tan Sri, bukan Tun. Gelaran